Hari ni tuan-tuan duk tengok bercampur ni sampai ke tempat kerja. Sampai tempat kerja, kat tempat kerja pun main pukul kat belakang ni biasa. Hari main laki-laki ni, aku tampak pukul orang berotau. Macam tu cakap dengan isteri orang. Macam tu cakap dengan suami orang. Hang ni duk blok-blok tu ambil apa kau pergi katok lelaki tu. Hak lelaki pula hambat keliling pejabat ni nak pergi katok balik. Isteri orang kot. Tuan-tuan boleh nampak tak? Hari ni benda tu berlaku depan kita. Tangan pergi pegang mata, saat lagi dah main lebih-lebih pula. Hang pergi pegang pen aku pegang pen hang, terkena tangan sikit apa pergi pegang tangan dia tu. Tuan-tuan, walaupun pegang macam tu dengan keadaan yang sengaja pergi pegang, maka itu pun dikategorikan sebagai zina tangan. Ni milik kita selama-lamanya, abadan abada. Berapa besar? 1000 square feet. 1000 square feet kah? 2000 square feet? 3000 square feet? Allah Ustaz, 3000 square feet Pulau Pinang juta Ustaz. 2000 square feet pun dah juta Ustaz. Siapa nak beli tanah? Tak boleh beli Ustaz, juta. Kita tengok juta dalam dunia. Nak beli 2000 kaki persegi punya rumah pun duk Allah juta. 1000 kaki persegi duk atas langit, harga rumah 500,000. Duk atas langit tu. Allah Ustaz, mai Ustaz, tanah menterak apa menterak, dinding share dengan orang, bumbung share dengan orang. Mai Ustaz, gila-gila punya. Hak milik siapa? Leasehold pula tu 99 tahun. Pajakan kerajaan 99 tahun. Pi tuan-tuan. Yang ni hak milik kita. Tuan-tuan, syurga milik kita tuan-tuan. Dah jalan habis dalam syurga, habis dah. Berapa besar? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini untuk meneruskan lagi suasana ilmu yang mana diperlukan oleh setiap jiwa. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang yang mampu untuk menjadikan masa-masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini sebagai waktu paling emas untuk dia, yakni waktu paling berharga untuk dia, untuk diguna pakai. Tuan-tuan, sebelum kita pergi lanjut, saya mohon maaf sebab kitab yang telah pun kita order tu, kita order tambah dan stok kitab ini tak ada lagi. Kita dah order dah kepada pihak Darul Ilyas. Kita dah order dah 15 buah, ditambahkan tadi lagi 15 buah. Asal saya order 10. Tadi tanya 10 tu pun tak masuk lagi. Saya tambah lagi 5, bagi cukup 15. Baik tuan-tuan, jadi saya mohon maaf, hari ni kitab kita tak sampai lagi. Sampai kitab sebelum bulan depan kita hantar siap. Kita bagi kat dengan Memudut ni ya. Memudut simpan kitab ni. Harga kitab dia tuan-tuan, harga RM10. Satu kitab harga RM10 sahaja. Kitab dia akan main bukan color ni. Dia tak sama color ni. Dia main version baru punya. Warna nak main biru-biru tua sikit. Tapi kandungan dia sama. Baik tuan-tuan,
InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita pada malam ini. Moga-moga Allah berikan kita kesempatan ini untuk dimanfaatkan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, seperti mana Allah Ta'ala jadikan manusia ini dengan dua unsur. Kata Syekh Yusuf Al-Kandalawi bahawa manusia ini terdiri dari dua unsur. Satu nama dia unsur jasmani, jasad. Satu lagi unsur ruh ataupun jasad apa? Satu jasad, satu lagi ruh, ruhiyah. Satu ruh. Dan kedua-dua tuan-tuan ada keperluan dan ada kehendak. Ada keperluan dan ada kehendak. Apa maksud keperluan, apa maksud kehendak? Keperluan ini bermaksud sesuatu yang memang perlu oleh tubuh badan kita ni. Dan dia kalau tak ada, merupakan satu kekurangan dalam hidup ni. Contohnya makan adalah keperluan. Minum keperluan. Tempat tinggal keperluan. Pakaian keperluan. Dia memerlukan kepada keperluan. Hidup ni perlu pada keperluan. Sebab tu tuan-tuan tengok, bahasa dia ialah keperluan hidup. Kita faham lah. Kalau kita barang-barang keperluan hidup, tuan-tuan akan nampak apa? Beras, minyak, itu keperluan hidup tu. Tuan-tuan, dia akan nampak tu. Baik. Sebab tu nafkah kepada seorang isteri pun tertakluk kepada keperluan. Pakaian dia, rumah dia, tempat tinggal dia. Tak kira lah sama ada sewa ataupun dia beli, kecil ataupun besar, tapi ada tempat berlindung untuk dia. Dia mesti ada makan, mesti ada minum untuk dia. Tuan-tuan, yang keduanya ialah kehendak. Kehendak ni maksud additional, tambahan. Tak ada pun tak apa, tapi kalau ada, dia akan menambah baik lagi. Itu nama dia kehendak. Dan apabila kehendak berlebihan, bermakna dia telah pun menjadi golongan yang melampau. Kehendak tu terlebih dah. Lebih dari keperluan, lebih daripada kehendak, dia menjadi orang melampau. Tuan-tuan, kalau jiwa, kalau kata hari ni jasad memerlukan sesuatu, kita nak makan, kita hari ni atok tempat makan. Ni lepas habis kuliah ni, duk bayang dah nak pergi mana eh? Duk bayang nak pergi makan apa? Duk bayang nak pergi makan apa? Tertanya-tanya tak nak pergi makan, nak makan apa? Makan di mana? Kedai mana? Tak saja tuan. Mami belakang pun bagus-bagus duk ada. Tak fikir semua puasa sampai besok malam. Tuan. Duk cerita bab makan. Lagi fikir pula tak mau keluar makan pun tak apa. Balik nak masak apa? Besok pagi sarapan apa? Tengah hari nak makan apa? Petang nak makan apa? Sehari berapa kali makan? Pagi sekali, pukul 10 sekali, tengah hari sekali, petang sekali, malam sekali, tengah malam sekali, tengah malam sekali, 7 kali makan. Tuan-tuan, tak gila 7 kali makan. Keperluan kita berapa kali makan? Fikir nari lah. 7 kali kita makan. Bila makan tuan banyak, bila banyak kita makan, jasad kita akan jadi mungkin dapat zat. Ada zat dia. Ada vitamin untuk dia, dapat karbohidrat lengkap, dapat apa dia punya magnesium, kalsium, potasium, apa siam semua habis dalam masuk dalam badan. Cukup sihat walafiat, boleh buka mata, boleh cakap, boleh jalan, boleh berlari, boleh angkat tangan, dia cukup. Zat dia cukup. Tuan-tuan, ni nama dia makanan jasad. Yang dia atok untuk makanan jasad ni sampai jasad dia jadi sihat, dan ada kalanya sampai sakit terus ya, sebab dia terlampau over sangat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tak pernahkah kita fikir untuk makanan unsur yang kedua? Unsur yang kedua adalah roh. Apakah makanan roh? Orang makan sampai badan jadi besar macam saya. Berbesar badan dia. Tapi macam mana pula dengan roh dia? Apakah makanan roh? Makanan roh adalah semua kelengkapan yang diwajibkan ke atas dia. Kelengkapan ibadah yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas dia, itulah makanan roh. 1. Solat lengkap 5 waktu, 1 hari 1 malam, bermakna rohnya makan dengan keperluan yang mencukupi. Roh dia kenyang. Dia tambahkan lagi dengan kehendak kepada roh,
Ditambahkan lagi dengan solat an-nawafil, solat sunat. Roh jadi makin sihat. Ditambahkan pula dengan Al-Quran, tak pernah tinggal Quran. Roh makin sihat. Ditambahkan pula lagi dengan berpuasa Ramadan. Allahu Akbar. Roh makin sihat. Bila main Ramadan, dua-dua sihat. Roh pun sihat, jasad lagi sihat. Mai pula tuan-tuan haji, roh sihat, jasad sihat. Mai pula satu masa tuan-tuan, dia mai pula musim zakat, sihat lagi. Dia mai masa sedekah, sihat lagi roh. Tuan-tuan, mai masa-masa tertentu, makin banyak dia buat ibadah, makin sihat. Mikrofon tak apa sihat. Tuan-tuan, jadi bila mana dia makin menambahkan kesihatan dan juga zat pada roh dia jadi cantik, roh dia jadi hebat. Kalau gemuk tubuh badan dia kerana makan, gemuk juga roh dia kerana ibadah yang mencukupi. Sebab tuan-tuan, roh perlukan makanan. Beza kita duduk di Malaysia dengan tuan-tuan pi berpuasa di Mekah. Sama? Suasana tak sama. Pasal apa kita duduk di Malaysia, waktu ketika mana tuan-tuan mai sembahyang tarawih, tiba-tiba imam depan ialah budak tahfiz. Dan tuan-tuan sebagai pentadbir surau, tuan-tuan abang dekat siap-siap, imam kita tadi tu hafizul Quran, dah bisik kat dia, Ustaz kami nak dalam mesyuarat hari tu dah putus dah. Satu malam satu juzuk. Jemaah kami semua mau lagu tu. Tuan-tuan, imam baca punya sedap. Adakah kita akan bertahan sampai 30 hari? Dengan imam yang bacaan sedap, kemudian pula dengan hafizul Quran, baca sehari sejuzuk, dengar macam sempoi tau. Surau kami baca sampai sejuzuk satu malam tu. Tak ada heran ke orang punya. Ada kata tak kami buat punya. Tuan-tuan, malam pertama akan jadi ramai. Malam kedua, ketiga dia mula surut sampai tinggal imam dengan Bilal dia. Imam jadi imam, Bilal belakang selawat, jalanlah dua orang tu. Tuan-tuan, nak abang kata apa? Bila duduk di Makkah, suasananya jadi berlainan, hati jadi lain. Duduk di Mekah tuan-tuan, boleh bertahan. Waktu ketika mana imam baca pula bacaan tartil, baca pula dengan Masyari Rashid, baca pula dengan Syekh Bandar Balela, bacaan dengan bacaan yang agak slow and steady, dia boleh tahan 30 malam tuan-tuan. Boleh bertahan tuan-tuan. Ada yang pi dekat seminggu lah, dapatlah 7 hari ikut dan main tarawih dengan imam Mekah dengan Madinah. Tu pun balik-balik main 12 ayat mata. Allah mau rasa rugi kami tiap-tiap malam pi duk sejuzuk balik-balik main sini. Imam baca qul huwallah dengan qul a'udzu birabbinas. Tu pun dia buat 8 rakaat, dia melingkup balik. Tuan-tuan, apa sebab? Sebab suasana itu roh makanan yang mencukupi di sana. Kerana suasananya ibadah, sentiasa dalam keadaan wuduk di tubuh badan kita, dengan keadaan kelilingnya orang sentiasa solat, sentiasa duduk selawat, zikrullah, suasana di situ jadi suasana makanan roh itu jadi kenyang sekenyang-kenyangnya. Tuan-tuan dan memperrahmati Allah sekalian, sebab itulah moga-moga kita mencukupkan kedua-dua unsur ini. Kalaulah makanan jasad kita tu kenyang, kenyangkan jugalah makanan roh kita tuan-tuan. Banyakkan zikrullah, banyakkan dengan Quran, dan jangan tinggal sesekali tuan-tuan ibadah yang difardukan kepada kita. Dan paling penting ialah tuan-tuan, ubatilah hati-hati kita dengan tazkirah dan peringatan yang kita duk buat tiap-tiap malam ni. Kuliah tiap-tiap malam ni tuan-tuan adalah merupakan tazkirah. Dia adalah merupakan rawatan hati, rawatan roh. Roh kita kalau sakit, dia akan dirawat dengan tazkirah, dirawat dengan taubat. Tuan-tuan, saya nak tanya hari ni, kalau kita hari ni makan nasi kandang dengan tangan, kita makan nasi kandang dengan tangan, bubuh kuah berlenang-lenang sampai melimpah ke bawah pungkok pinggan tuan-tuan. Bendi punya ekor tu dia terlepas keluar terus daripada pinggan kita dah, punya penuh makanan. Ekor ikan pun terlepas keluar gulai dia punya berlenang sampai banjir tuan-tuan. Duk makan, habis makan, tangan yang penuh dengan kuah gulai ni, tuan-tuan boleh tak lepas ni balik jangan basuh,
Tidur dengan tangan-tangan tu, boleh? Tidur dengan tangan-tangan berlengah tu, tidur tu, boleh tidur tak? Saya bukan suruh pergi berendam masuk dalam kuah gulai tak. Saya bukan suruh tuan-tuan masuk dalam periuk gulai tu, keluar-keluar mai, betul tidur tu, bukan. Tangan dia. Tu saya kata badan, tangan cukup. Tak mau. Ni duduk sambil tidur, sambil duduk bau tangan, tak mau. Tak mau tuan. Apa? Kita kata apa minat nasi kandar. Pasti apa tak boleh tidur? Satu, tangan kita akan bergetang dia. Dia akan bergetang, dia rasa macam ni, tangan ni tak rimah. Kerana tangan satu je, tak boleh tidur satu malam. Tak boleh tidur. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Kata roh pun ada sakit, roh pun ada kerimasannya. Kenapa roh rimah? Roh akan rimah apabila dia tidur dengan keadaan dosa masih lagi ada melekat pada tubuh badan dia. Kita masih tidak tidur dalam keadaan berdosa kepada Allah Ta'ala, roh kita akan rimah, tuan-tuan. Roh kita takkan tahan. Kerana apa? Kerana dia memerlukan kepada ubat. Dia memerlukan kepada ubat, dan ubat untuk roh ini ialah taubatan nasuha, taubat pada Allah Ta'ala. Tu yang Nabi ajak kat kita. Sebelum tidur, buat solat witir. Tak boleh buat kat masjid, tak boleh buat kat surau, duduk, tak boleh berdiri, duduk pun jadi ya. Walaupun sihat, tapi tak larat betul. Letih kan nak bangkit tu, tak larat. Duduk sembahyang. Sampai tahap duduk atas kenderaan pun boleh solat witir lagi. Nak habaq dia punya besarnya fadilat yang Allah Ta'ala bagikan. Nabi nak ajak kita, fadilat itu cukup besar. Sebelum solat, sebelum tidur ni, witir dulu. Kemudian tuan Nabi suruh sunat kita solat, taubat dulu sebelum tidur. Taubat tuan-tuan. Kerana orang yang bertaubat dengan solat taubat dapat sepahala sunat. Dia bertaubat, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah aku banyak buat dosa. Aku hari ni aku tak tahu ya Allah dosa apa yang aku buat, sedang tak sedang. Kerana mulut aku ni lidah tak bertulang ya Allah. Aku kadang-kadang terlebih daripada percakapan yang sepatutnya. Ya Allah ampunkan aku ya Allah, ampunkan adik-beradik aku ya Allah, ampunkan kaum keluarga aku ya Allah, ampunkan sahabat aku, ampunkan jiran-jiran aku ya Allah. Kerana kita minta ampun untuk orang, Allah bertambah kasih kepada kita. Tolong minta ampun untuk orang lain. Ya Allah, aku ada kawan aku ya Allah, dia sangat tak suka pada aku, tapi ya Allah ampunkan dosa dia ya Allah, dan tetapkan pada hati dia untuk mengasihi aku ya Allah. Kawan kita, kalau girlfriend boleh dok suruh dia sayang kat kita. Tuan-tuan, ni kawan kita, jiran kita, ya Allah jadikanlah jiran-jiran aku nampak kebaikan pada aku dan tak nampak keburukan aku. Tutupkan keaiban aku ya Allah, agar kasih sayang kami berpanjangan ya Allah sampai ke syurga. Ya Allah tuan-tuan, kami nak jadi jiran sampai syurga ya Allah. Siapa doa lagu tu? Siapa pernah doa untuk jiran dia? Tuan-tuan, jiran paling dekat dengan kita kalah adik-beradik kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga kita setiap hari kita tajdidkan iman dan perkukuhkan makanan roh ni tuan-tuan. Jangan duk pergi kenyang perut je, kenyangkan juga dengan roh kita sekali. Seimbangkan kedua-duanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita nak sambung balik yang kata makanan roh seterusnya. Kita dah bincang hari tu pada bab yang pertama tentang anggota yang 7. Kita bincang pada anggota yang 7. Hari ni nak masuk fasal 1. Kita dah bincang tentang mata hari tu. Dah bincang tentang mata dah. Fasa 1 ni ialah mata. Dan bab mata ni kita bincang lumat tentang bagaimana mata ini boleh jadi fitnah kepada kita, dan bagaimana mata ini nak bersyukur dengan nikmat mata. InsyaAllah tuan-tuan, nak sambung sikit lagi tentang mata ini, iaitulah antara benda-benda yang nak diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW. Siapa yang ada kitab tengok muka surat 9. Sabda Nabi SAW, innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adhaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Maksudnya, sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah as-siham. Sahmun ni apa dia tuan-tuan? Sahmun ni ialah racun. Sahmun ni erti racun. Maksud racun ni apa? Pandangan kita itu pandangan yang beracun. Sahmun masmumun min isihami iblis.
Satu panah yang beracun daripada panahan iblis. Dari segi cepatnya pandangan itu membinasakan. Panah ni tuan-tuan adalah sesuatu yang membinasakan. Tapi kalau panah tu ditambahkan lagi dengan racun, lagi cepat membinasakan. Nak abang yang tu, Nabi nak abang yang tu. Kalau panah saja, dia takat melukakan saja. Tapi kalau panah tu diletak racun, kena tuan-tuan, jalan terus. Maksudnya apa? Mempercepatkan lagi, cepatnya membinasakan. Maka siapa-siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadah yang menyukakannya. Siapa yang berani tinggalkan pandangan dia tengok pada benda yang sedap pada tubuh badan seorang wanita yang bukan mahram dia, dia tinggalkan. Dia tak mau lagi jadi orang yang kaki skodeng ni. Kaki skodeng ni tuan-tuan, dia pantang tengok orang lalu, dan pantang tengok kalau orang tak lalu pun dia pergi cari bagi orang lalu. Ni tuan-tuan, maksudnya apa? Dia suka tengok benda yang sedap pada tubuh badan wanita. Dan kalau dia tinggalkan, maka Allah Ta'ala kata apa? Aku bagi sedap kepada kamu pula. Nabi kata apa? Kalau kamu tinggalkan benda itu, Allah akan bagi sedap pula kepada kamu daripada kesedapan ibadah yang menyebabkan kamu suka pada dia, suka pada ibadah. Soalan kita hari ni tuan-tuan, kita tak dapat lagi zuk ibadah. Sedapnya ibadah kita belum dapat. Tuan-tuan heran ke bila tuan-tuan baca kitab, ada ulama yang semayang sampai 1000 rakaat? Tuan-tuan boleh bayang ke? Macam mana dia semayang 1000 rakaat? Kami semayang 23 rakaat malam ni tarawih pun tertunging, macam duk teringat teh tarik, duk teringat teh halia dah. Macam mana ni ulama ni boleh semayang sampai 1000 rakaat? Macam mana Imam Syafi'i boleh khatam Quran tiap-tiap malam? Macam mana boleh semayang sunat sampai 1000 rakaat? Tuan-tuan boleh bayang tu cukup. Ada orang buat kajian, macam 1000 rakaat dia semayang, mana boleh? Kami semayang 2 rakaat pun dah memang berapa lama nak semayang, tengah sampai esok pagi kot. Tuan-tuan, ni ulama dengan kita ni ulama. Beza ulama dengan ulama. Ulama macam kita, ulama ni yang jenis kita Pasal apa? Tak dapat lagi zuk ibadah. Dia dapat zuk ibadah tuan-tuan, dia tak heran orang dah. Dia tak heran orang dah. Kalau dia zikir, kita kata boleh tak kita zikir setiap malam, kita selawat kat Nabi sebanyak 1000 kali? Kan? Sultan Abdul Hamid kan, Sultan kerajaan Turki Uthmaniyah, tuan-tuan, satu malam sebelum tidur 1000 kali selawat sebelum tidur. Kita kata apa? Kami bismillah 41 kali pun kami tak lepas hari Ustaz. Dia 1000 kali, macam mana dia nak selawat? Tuan-tuan, dapat zuk ibadah 1000 tu celah gigi. Kita rasa berat, saya rasa berat. Duk kira selawat 1000 kali daripada rumah saya Sungai Pinang nak mai ke Bayan Baru baru dapat 500. Duk fikir pula tak aku nak sampai pergi macam mana bila dapat 1000. Contoh ambil. Dapat 500 belum tak cukup satgi sambung. Dia sebelum tidur 1000 kali. Tuan-tuan, ada ulama sebelum tidur tu 1000 kali dengan dia punya selawat, dengan zikir dia, dengan dia punya hizib-hizibnya lengkap habis. Imam An-Nawawi dengan hizib Imam Nawawinya. Tuan-tuan, dia boleh baca satu malam sedah. Kita baca, sambung besok, sambung lusa, sambung tulat. Tak habis-habis. Nak menunjukkan orang yang mendapat zuk ibadah. Maka Nabi kata apa? Kalau kamu tinggalkan benda-benda yang boleh menyebabkan mata ni terpanah dengan panahan iblis ini, kamu akan dapat kesedapan ibadah. Allah campurkan syok untuk ibadah. Yang ni tuan-tuan minta ke Allah Ta'ala. Minta, ya Allah bagi aku sedap nak ibadah ya Allah, supaya aku tak jadi orang yang bosan, cepat lemah, cepat rasa tak larat, cepat letih tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Kita letih cepat. Semayang kita cepat letih. Buat 2 rakaat dah memadai. Cuba tanya diri kita, start daripada bila kita semayang duha? Start pada umur berapa semayang duha? Duk kekal 2 rakaat tu, tak upgrade lagi. Start pada bila tuan-tuan? Duk semayang sunat
ba'diyah dengan qabliyah. Duk sembahyang ba'diyah qabliyah ni duk 2 rakaat tu. Sejak umur apa duk 2 rakaat ni? Tak pernah tambah-tambah, tak ada langsung nak upgrade ke apa, tak ada. 2 rakaat tu betul. 2 rakaat tu mujuk ustaz. Mujuk dia kata nasib baik. Sejak bila tuan-tuan kita duk puasa Ramadan, sepanjang Ramadan kita puasa, kita duk lagu tu ya puasa kita tuan-tuan. Tak ada langsung pun penambah kebaikan. Duk puasa lagu tu, lepas puasa, dalam puasa tu sembang banyak, dengan Quran tak pernah khatam. Duk khatam tak pernah khatam. Sat lagi pula dengan Ramadan ni kira memang dengan makan pun banyak, tak pernahnya nak berubah. Sampai bila tuan? Upgrade tak pernah upgrade. Quran khatam berapa kali setahun? Tak mau tanya berapa kali sebulan, berapa kali setahun cukup. Berapa kali khatam setahun? Tak pernah upgrade tuan-tuan. Kerana apa? Kita cepat letih. Kita cepat letih. Cepat letih. Kalau kita tak letih tuan-tuan, bagaimana kita suka satu benda? Cuba tengok orang main game, anak-anak kita yang main game. Dia boleh mengadap telefon dia berapa jam? Sajalah tanya, kau mami mau main game? Duk main PUBG kat rumah. Tengok duk tembak apa ni? Mami duk buat apa? Duk tembak Zat. Gulai nak hangit dah, duk tembak tak habis lagi. Tuan-tuan, nak abang kata apa? Macam mana keadaan orang yang bila dia seronok, dia jadi syok. Dia seronok, dia syok tengok dengan benda yang dia suka, menyebabkan dia boleh duduk berjam-jam walaupun mak dia tengok apa rahang ni tak habis-habis lagi duk main tu. Daripada pagi start sampai ke malam duk mengadap benda tu, dia seronok. Tuan-tuan, ni yang kita ni nak dapatkan kenikmatan yang boleh menyebabkan kita rasa tak letih ni. Yang ni tuan-tuan, para ulama yang dapat ibadah ini, akhirnya dia jadi orang yang sangat konsisten dalam dia punya momentum ibadah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sabda Nabi SAW, likulli ibni adama hadzahu minal zina fal'ainani tadhniyani wa dhinahuma an-nadhar wal yadani tadhniyani wa dhinahuma batshu warijlani tadhniyani wa dhinahuma al-mashyu wal famu yadhni wa dhinahu at-taqabbil wal qalbu yahummu wa yasaddiqu dhalikal farju aw yukadzibuh. Pada setiap manusia itu ada bahagian-bahagian daripada bahagian-bahagian zina. Setiap anggota ni ada dia punya portion dia untuk dia zina. Walaupun kita nampak zina ni pada satu tempat yang nama dia kemaluan, kita nampak yang tu. Tapi tuan-tuan, kata Nabi SAW, ada tempat, setiap anggota tu ada dia punya bahagian dia. Ada dia punya portion khas yang dia pun boleh buat zina ni. Satu, maka kedua-dua mata itu berzina, dan penzinaan kedua-duanya memandang kepada benda yang tak ada harus dipandang. Benda yang tiada harus dipandang oleh dia. Maknanya apa? Benda yang tak sepatutnya dia pandang, bila mana mata memandang, jatuh pandangan pada tempat itu, bermakna zina mata. Bermakna zina mata. Dia kena minta ampun pada Allah Ta'ala dengan mata yang telah pun berzina. Ustaz, berat ke zina mata ni? Ya, berat. Tak ada benda yang ringan apabila kita buat sesuatu yang melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasulullah. Tak ada satu pun yang dikatakan ringan. Kita yang meringankan. Kita yang selalu meringankan semua benda yang diberatkan oleh Allah. Bila Allah beratkan pada kita tuan-tuan, kita selalu ambil ringan. Kita rasa zina mata ni ringan, tak rasa apa pun. Baik tuan-tuan, yang keduanya, iaitulah kedua tangannya itu berzina. Dua-dua tangan dia berzina. Dan penzinaan kedua-duanya, yaknilah meraba benda yang dilarang bagi dia untuk merabanya. Yakni tuan-tuan, dia pegang sesuatu yang al-batshu, artinya benda yang dia pergi gagau, benda yang tak sepatutnya dia gagau. Dia pergi pegang benda yang tak sepatutnya dia pegang. Maka itu namanya zina tangan. Zina bagi tangan itu macam tu. Pergi pegang benda-benda yang haram. Pergi sentuh wanita yang bukan mahram.
Wanita pergi sentuh laki-laki yang bukan mahram. Pergi salam dengan wanita dan lelaki sampai jadi macam biasa dah. Bertepuk, bertampak, macam tak ada masalah. Hari ni tuan-tuan duk tengok bercampur ni sampai ke tempat kerja. Sampai tempat kerja, kat tempat kerja pun main pukul ikut belakang ni biasa. Hari main laki-laki ni, aku tampak pukul orang berotau. Macam tu cakap dengan isteri orang. Macam tu cakap dengan suami orang. Hang ni, duk blok-blok tu ambil apa kau pergi katok lelaki tu. Hak lelaki pula hambat keliling pejabat ni, Nabi katok balik. Isteri orang kot. Tuan-tuan boleh nampak tak? Hari ni benda tu berlaku depan kita. Tangan pergi pegang mata, saat lagi dah main lebih-lebih pula. Hang pergi pegang pen aku pegang pen hang, terkena tangan sikit apa, pergi pegang tangan dia tu. Tuan-tuan, walaupun pegang macam tu dengan keadaan yang sengaja pergi pegang, maka itu pun dikategorikan sebagai zina tangan. Saja pergi pegang. Awak pegang saja, lembut tangan hang, lembut tangan hang dia kata tu. Walaupun cakap aku hang lagu tu tapi lembut tangan hang. Tuan-tuan, apa maknanya? Apa makna bila seorang laki-laki memuji kepada seorang wanita? Seterusnya tuan-tuan, kedua-dua kakinya itu berzina dan perzinaan bagi kedua-duanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya, yakni penzinaan itu berlaku pada kaki kerana tangan takkan sampai jika kaki tak sampai. Ada faham? Tangan takkan sampai kalau kaki tak bisa sampai tempat tu. Maka dia package tangan dengan kaki. Sebab tu dalam Quran dalam surah Yasin, Allah Ta'ala bagi dua package. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, peteri mulut, tapi yang bercakap wa tukallimuna aydihim, tangan cakap, wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi bercakap juga kaki dia. Package kaki dengan tangan. Sebab tu dia panggil kaki tangan. Hang kerja mana? Kaki tangan swasta, kaki tangan kerajaan. Sebab kaki dan tangan itu adalah saksi. Kaki tangan bercakap, kaki saksi. Ada faham kau tuan-tuan? Nak abang kata apa? Berat tak? Berat. Jangan duk nampak lah kaki tak ada apa, tangan tak ada apa. Beware. Beware bukan bewak, beware. Jaga-jaga. Mulut itu berzina dan penzinaan itu ialah mengucup yang tiada halal dikucup. Qublatan, dia pi cium benda yang tak patut dia cium. Bukan cium bau ni, maksudnya dia pi kucup, dia pi kiss benda yang tak patut dia kiss. Mulut ni tuan-tuan. Pi jumpa orang putih mana ke, pi sambut orang putih kerja. Kau dah kerja kilang mana ke, jadi engineer ke penyambut HR ke, human resource ke punya bahagian ke apa ke. Pi sambut orang putih mana ke turun daripada Amerika. Dia kata orang putih ni dia punya perangai, dia kena turun, kena salam, lepas salam kena cium pipi, cek dia kena buat tu. Dia kena cium dua-dua tu. Depa bukan apa ustaz, depa punya adat depa gitu, kita pun nak buat. Macam mana kita pun kena follow follow kena kat hang. Orang putih turun tengok lah mami ni turun, tunggu salam mami ni pun suar pipi. Orang putih kata, no, you are Muslim. Berakai hang. We are Muslim. No, dia Muslim rupanya. Dia ingat semua orang putih turun kat pihak belakang. Rupanya orang putih ni dah pun revert kepada Islam. Turun mami ni muka tak malu. No, I just give me my face to you, to show to you this is my face. Malah yang baru nak tunjuk muka hang, kan nak cium. Nak cover pula ku atas. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nak habaq kata apa? Supaya kita berhati-hati. Bukan boleh semua orang tuan-tuan duk pergi cium pipi kita, tak boleh. Termasuklah dalam kaum keluarga kita. Dah tak apa anggaplah macam mak jiran lama. Kan jiran lama duk tengok kecil-kecil. Makcik ni pun mai ke rumah kita dah lama tak mai. Kan? Tiba-tiba kita pun dah pindah merata dah, pindah pergi duduk tempat lain. Dulu duduk Bayan Baru, lah ni pergi duduk dekat Teluk Umbang. Lama dah sekali-sekala jumpa lah. Kita pun dah besar-besar. Masa duduk Bayan Baru tu, time tu kita umur baru setahun 2 tahun. Duduk pakai pampers lari depan dia. Kadang-kadang tak pakai pampers lari depan dia. Kan? Tiba-tiba mai dah besar, nak time dah nak kahwin dah ni. Makcik ni pun mai ziarah kita ke apa ke. Dia kata,
Mak kita pula suruh, ni, makcik ni hang ingat tak? Hang ingat ni macam mak hang. Ni macam mak ni. Dulu dia lah duk jaga hang kecil-kecil, mak nak pergi market, pasal duk hantar hang pergi kat dia. Salam. Mak dia pergi suruh salam. Yang budak ni pun dah salam, makcik ni pun Allah lama tak jumpa, tarik nak cium. Amboi gebu handsome makcik ni pun gebu handsome, duk tengok lain macam dah. Dulu kecil-kecil hang ni Allah berlengah belakang. Ni memang dah besar ni Allah, nampak comel handsome pula nah. Memang nak cium sikit makcik ni. Budak tu dah satu hal, dia tak nak kena mengenal dengan makcik oi. Yang makcik pergi suruh salam, yang mak dia suruh pergi salam siapa? Makcik ni pun dah salam, budak ni pun salam, cium pula tangan. Makcik kata, amboi lah nak turun tangan lembut. Lepas tu memang nak cium sikit, cium lah tuan-tuan. Mak dia kata apa? Tak apa anggap macam mak-mak Anggap hinggap. Tuan-tuan, ada tak dalam istilah anggap dalam Islam ni? Kalau dalam agama ni ada istilah anggap. Tak perlu satu sistem syariat. Tak perlu sistem yang mengatur semua hukum-hukum, tak perlu. Saya jumpa sekali makcik kat belakang apa? Makcik, saya anggap makcik macam mak saya. Makcik, salam dengan saya. Saya anggap makcik macam mak saya. Boleh balik saya ke rumah? Makcik kata apa? Anak mampu balik ikut aku. Dah saya anggap makcik, mana pakcik? Saya anggap pakcik macam bapak saya. Boleh ke tuan-tuan? Kalau main beranggap-anggapan. Tak ada boleh tuan-tuan. Sebab itu jangan duk menganggap-anggap, buangkan istilah anggap-anggap dan fahamkan bahawa letakkan syariat nombor 1. Anggapan sebagai ibu ataupun ayah adalah merupakan satu istilah untuk menunjukkan kata rapatnya hubungan kekeluargaan dan ukhuwah persahabatan. Satu istilah untuk menunjukkan kata rapatnya ukhuwah, bukan sebagai tiket untuk boleh sentuh, cium dan sebagainya. Baik tuan-tuan, sambung balik. Kemudian, dan hati itu bercita-cita melakukannya, manakala faraj ataupun kemaluan pula membenarkan yang demikian itu, yakni melakukan zina itu, atau mendustakannya, yakni tidak melakukan zina itu. Maknanya apa tuan-tuan? Hati ini akan jadi tempat jatuhnya pandangan Allah. Sama ada kalau kita buat, kita akan dapat dosa tersebut. Kalau kita tak buat tuan-tuan, Allah bagi kita satu pahala khas, kerana hati kata nak buat tapi tak dapat lakukannya benda itu kerana kita takut kepada Allah. Allah bagi pahala khas kepada orang sebegini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa asal ataupun punca bagi zina faraj itu ialah dua mata. Ni tuan-tuan, ni panggil ummuz zina. Ibu kepada zina adalah mata. Dan tu yang orang Melayu panggil dari mata turun ke hati. Dari hati turun lagi. Nah, pandai-pandai fikirlah turun ke mana. Tuan-tuan. Dari mata turun ke hati, dia akan turun lagi sampai ke tempat yang diperlukan oleh dia. Hati-hati tuan-tuan. Kita ada banyak telefon hari ni. Duk keluar pops up macam-macam dah. Tengah tengok ceramah ustaz pun dia keluar pops up, pum, keluar mai tengok tu dia bagus mai depan mata kita. Kita pun nak tekan tak gamak, nak tekan tak gamak dah kali tengok dulu baru tengok ustaz. Tuan-tuan, dia kata tak apa, package dua-dua sekali, dosa dan pahala sekali. Baik. Dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut bagi kamu dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka engkau peliharakanlah segala anggota tubuh badanmu itu dengan memelihara yang sepatutnya baginya dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Maksudnya apa tuan-tuan? Peliharalah semua anggota ini dengan sangat-sangat jaga. Jaga tangan, jaga kaki, jaga mulut, jaga mulut, jaga dia punya tempat-tempat yang dia kena jaga. Faham-fahamlah sendiri. Tak perlu habaq tuan pun tahu. Bab zina ni tuan tahu sendiri. Maka kaki itu ini nanti-nantikan baginya berjalan dalam kebun syurga dan mahligainya. Takkan tuan-tuan Allah nak izinkan kaki yang berjalan ke tempat haram untuk melangkah dan bersia-sia dalam syurga? Allah nak izinkan kalau kaki ni masih lagi berdosa,
Kaki ni bernanah tuan-tuan dengan nanah dosa, tiba-tiba nak langkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, layak tak layak? Tuan-tuan, tidak ada kelayakan itu. Hari ni minta kerja pun kena kelayakan, syurga pun ada kelayakan dia. Tangan itu dinanti-nantikan baginya untuk mencapai buah-buahan syurga. Allahu Akbar. Tangan kita ni, cuba tengok tangan. Ya Allah, tangan ni pernah buat dosa, ya Allah. Ampunkan dosa tangan ini, ya Allah. Kerana ya Allah, kau izinkan aku untuk memetik buah-buahan dalam syurga, ya Allah. Jika ianya masih kotor, ya Allah, nescaya engkau takkan izinkan aku pegang buah-buahan itu, ya Allah. Maka izinkan aku, ya Allah. Ampunkan tangan-tangan aku ini, ya Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah pukul orang yang tak sepatutnya. Kita pernah buat sesuatu yang dengan tangan kita yang tak sepatutnya berlaku pada tubuh badan kita. Kita pernah ambil dia, tuan-tuan, tengok tangan kita. Kita pernah buat dia sesuatu yang cukup besar. Balik sehari nak tidur malam, tengok tangan. Tengok tangan, ya Allah, sepanjang aku hidup ni, selepas mana aku akil baligh sampai sekarang umur aku, ya Allah, apakah khidmat tangan ini untuk membawa aku ke syurga? Apa khidmat tangan ni? Tangan ni pernah khidmat kat kita apa untuk bawa kita ke syurga? Dan apakah pula, ya Allah, tangan ini telah membawa bencana kepada aku sampai aku boleh masuk dalam neraka? Fikir tengok, muhasabah. Orang cerdik akan muhasabah. Tengok tangan, tuan-tuan. Tangan kita kasar ke, lembut ke, bukan pengukur. Tapi yang mengukur adalah apa kita buat dengan dia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, seterusnya, mata nak memetik buah-buahan syurga dan minumnya, seperti itulah segala anggota yang lain. Mata hanya untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga dengan tidak menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Tuan-tuan, mata inilah yang Allah Ta'ala akan izinkan untuk melihat zat Allah yang akan melupakan kita segala kebinasaan. Syurga seindah-indah syurga. Kalau orang tanya kat kita, apakah nikmat syurga paling tinggi? Nikmat paling tinggi sekali dah nikmat, jika kita dapat nikmat itu, kita lupakan pada yang lain. Orang pernah miskin, pernah susah, tiba-tiba jadi millionaire. Dia korek ubi kayu depan rumah dia, belakang rumah dia korek ubi kayu, korek tercabut-cabut ubi kayu, cabut dengan ubi kayu terkeluar sama besar dengan ubi kayu mah 100 kilo. Mah keluar, tuan-tuan. Dia ambil mah, dia pergi jual. Millionaire dia, tiba-tiba rumah bertukar, semua bertukar. Tuan-tuan, kalau dia nak cerita balik daripada hidup dia yang asal daripada start A sampai Z, ada benda dia akan terlupa. Ada benda dia akan lupa pada kesusahan dia dulu. Dia takkan cerita. Ada benda yang dia akan terlupa. Mungkin dia terlupa yang dia pernah lapar sampai beberapa hari, dia lupa. Mungkin ada benda dia lupa. Tuan-tuan, syurga Allah, nikmat. Dalam nikmat ni, duk tengok nikmat ni, tengok buah-buah sedap. Tengok bidadari syurga, hak milik kita. Setiap hari, tuan-tuan, muka kita ni sentiasa berubah-ubah. Lagi mana kita puji isteri bidadari kita dalam syurga, lagi cantik isteri kita jadi. Nikmat. Nak apa semua dapat. Bukan kata keperluan, kehendak, semua dipenuhi, tuan-tuan. Hak milik kita bukan tanah sekangkang kera. Hak milik kita tahu, bukan lagi leasehold, freehold sampai selama-lamanya. Sini walaupun kita freehold, mana tempat pun kita beli tanah freehold, tapi yaumil qiyamah bukan milik kita. Bukan kita punya. Tuan-tuan, ni milik kita selama-lamanya, abadan abada. Berapa besar? 1000 square feet. 1000 square feet kah? 2000 square feet, 3000 square feet. Allah Ustaz, 3000 square feet Pulau Pinang, juta Ustaz. 2000 square feet pun dah juta Ustaz. Siapa nak beli tanah? Tak boleh beli Ustaz, juta. Kita tengok juta dalam dunia. Nak beli 2000 kaki persegi punya rumah pun duk Allah juta. 1000 kaki persegi duk atas langit, harga rumah 500,000. Duk atas langit tu. Allah Ustaz, mai Ustaz, tanah menterak apa menterak, dinding share dengan orang, bumbung share dengan orang. Mai Ustaz, gila-gila punya. Hak milik siapa? Leasehold pula tu. 99 tahun. Pajakan kerajaan 99 tahun. Pi, tuan-tuan. Yang ni hak milik kita.
Tuan-tuan, syurga milik kita tuan-tuan. Dah jalan habis dalam syurga, habis dah. Berapa besar? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Syurga itu terbentang seluas langit dengan bumi. Bukan dekat 30 tingkat punya kondominium. Tuan-tuan, bukan 30 tingkat punya cerita. Ni 100 tingkat. Mi'atun darajah, 100 tingkat syurga. Setiap satu tingkat itu 1000, setiap satu tingkat itu antara langit dengan bumi keluasannya. Hak milik siapa? Saya punya. Tuan-tuan punya. Semua orang kita punya. Dan pemilikan share ke? Beradik-beradik semua duduk sekali ke? Tak. Satu orang satu. Satu orang satu. Tuan-tuan. Tu ustaz takkan besar ni punya dunia boleh share banyak orang. Ni kita nampak dunia ni punya alam semesta, alam seluruh ni hak milik Allah Ta'ala. Jangan tanya, takkan boleh ikut, itu bukan urusan kita tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dengan keadaan syurga yang begitu luas, dengan kenikmatan duk ikut hari-hari ni, naik kuda terbang lah sebagainya dalam syurga ni. Kita baru cerita kereta terbang. Syurga dah ada semua dah tuan-tuan. Tak pernah jalan, kita takkan jalan dengan tak ada keletihan punya. Tiba-tiba zat paling besar sekali ada zat apa? Kesedapan paling, kenikmatan syurga paling tinggi sekali, yang kalau dapat benda tu lupa pada yang lain, lupa habis yang dia pernah sedap dulu, iaitulah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan keadaan seperti mana akal boleh berfikir. Lihat zat Allah itu ialah merupakan nikmat paling tinggi sekali. Dia akan lupakan yang lain. Dia akan lupakan yang lain. Dia lupa habis yang buah-buahan sedap, dia hilang nikmat dah. Semua tu dia akan hilang. Sebab apa? Dia nak tunggukan nanti yang paling sedap ialah melihat zat Allah. Itu untuk orang yang merindui kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kekasih bercinta dengan Allah, bercinta dengan kekasih Allah, bercinta dengan Allah. Wa in kuntum tuhibbuni fattabi'uni. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kamu nak berkasih dengan Allah, maka kasihlah kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah tuan-tuan, kita ambilkan sebagai pengakhiran bagi bab mata ini. Kita akan berpindah pada bab telinga nanti insya-Allah. Bagaimana telinga ini boleh menjadikan kita dapat pahala syurga, bagaimana telinga ini juga boleh membinasakan kita dalam neraka. Nak tengok tuan-tuan, bagaimana pula nak mendapatkan telinga yang boleh menjadikan kita orang yang bersyukur dengan nikmat telinga. Nak buktikan kita syukur dengan nikmat telinga macam mana? Tuan-tuan boleh nampak tak? Nak syukur macam mana dengan nikmat telinga? Apa kita nak buat? Nikmat mata nak syukur, jangan tengok benda haram, tengok pada benda-benda yang baik, tengok pada Quran. Banyakkan dengan mata ini untuk membantu orang. Bila orang kena katarak, dia kena selaput mata sebelah ni selaput. Sebelum dia kena selaput, dia tak pernah pun nak baca Quran, tak pernah. Tapi sampai selaput tutup terus mata, memang apa pun tak nampak, hampir-hampir nak buta dah. Tiba-tiba tuan-tuan terpacu pada mulut dia, saya ni bukan apa, saya nak cari juga jalan untuk buat katarak ni. Sebab apa? Saya nak baca Quran. Allahu Akbar. Moga-moga orang yang berfikir macam tu, dia kena kotakan apa dia cakap. Kotakan apa dia cakap. Kerana apa? Nak buat katarak ni hari ni dah ada kaedah, ada rawatan, dia boleh buat dengan mudah untuk menghilangkan katarak dia. Tapi yang penting, kotakan apa dia cakap. Saya duk perhati banyak dah yang mana sakit mata ni, bila mata hilang penglihatan dan sebagainya, masa waktu nak buat rawatan, sebelum tu dia dah tengok dah teruk dah. Dia kata, saya tak doa apa ustaz, saya doa satu je, ya Allah, kalau Allah Ta'ala bagi yang penglihatan pada saya nak baca Quran. Satu ya, doa macam tu bagus. Cumanya jangan ugut Allah Ta'ala. Jangan ugut Allah. Selalu kita nampak ayat tu macam ayat mengugut. Tuan-tuan nampak pasal nak ayat mengugut? Tak mana ayat mengugut? Kalau Allah Ta'ala bagi saya penglihatan, saya nak baca Quran. Kalau Allah Ta'ala tak bagi penglihatan, ada usaha tak baca Quran? Tuan-tuan, katalah Allah Ta'ala tarik penglihatan kita terus. Tarik terus penglihatan. Kita akan cakap apa?
Nak baca Quran macam mana saya tak nampak. Tuan-tuan fikir anak orang buta pada kecil. Sekolah SPPK, Sekolah Pendidikan Khas di Alma. Saya buat pemantauan di SPPK Alma, Sekolah Pendidikan Khas Alma. Sesentuh hati ni tuan-tuan, bila seorang ustaz ni pula kawan mengaji besar sekali, junior saya. Dia mengajak budak-budak Quran Braille, ajak Braille, dan bacaan dia Masya Allah tuan-tuan, dengan makhraj huruf betul, dengan dia punya lantunan ayat sedap, dengan dia punya lahjah pun sedap. Duk pegang khabar lagu tu, Bismillahirrahmanirrahim, boleh baca Quran. Saja saya tanya, kalau kita dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan penglihatan, kalau sebelum kita baca, sebelum kita hilang penglihatan, kita tak pernah belajar Quran, kalau betul kita nak jadi orang yang baik, adakah kita akan masih lagi membaca Quran selepas hilang penglihatan? Itu soalan kita. Tuan-tuan, jangan ugut Allah Ta'ala. Kita selalu ayat kita, ayat seolah-olah macam mengugut. Ya Allah, kalau kau berikan kepada aku penglihatan, aku nak baca Quran. Ya Allah, kalau kau berikan kepada aku kekuatan pada kakiku, aku nak sembahyang, ya Allah. Habis tu kalau Allah Ta'ala tak bagi, sembahyang tak? Di sini tuan-tuan, jaga-jaga ayat tu supaya tak nampak macam kita mengugut kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga kita ambil faham, ambil manfaat yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk daripada saya. Saya mohon beribu kemaafan, terutamanya kerana kitab tak dapat sampai. Jangan marah saya, jangan kecam saya, hashtag jangan kecam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapatkan kitab. Tak apa, tuan-tuan kecam saya pun tak apa. Kecam kerana tuan-tuan tak dapat kitab, tak apa. Sebab tuan-tuan nampak berkesungguhan nak mengaji. Kecam lagu ni tak ada masalah, saya tak marah. Sebab apa, memang betul pun. Sebab tuan-tuan memang nak mengaji. Tapi ada sebab tak sampai kitab. Jangan pula saya masuk dalam Facebook pula, ustaz janji nak bawa, tak bawa kitab, hashtag menyampah. Jangan tuan. Wallahu alam. Moga-moga berjumpa lagi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.